Hai, selamat datang ke Glam TV. Semoga anda terhibur. Apa khabar semua? Nampak tak saya di sini, tempat yang cantik ini di Lepak at Race nombor 62 Basra Street. Dan di sebelah saya tak lain tak bukan ikon kita, legenda kita, Cikgu Yusnur F. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, syukur. Wah, sejuk dah kan Cikgu? Wow Cikgu. Alhamdulillah ya. Saya bersyukur kepada Allah SWT. Sehingga sekarang umur lanjut, daya pemikiran saya masih lagi diberi Allah SWT yang baik, yang masih lagi ingat, dan kesihatan biasalah. Bila dah umur 80 tu, kadang adalah dia punya kekencotan, itu biasalah. Biasalah. Tapi saya tengok Cikgu jalan dia macam tegap gitu ya. Alhamdulillah. Dan dia kalau usia kita kena dementia lah Cikgu. Tapi Cikgu Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada tak apa-apa Cikgu amalkan dari segi pemakanan ke amalan-amalan tertentu sehingga Cikgu tak ada lupa-lupa gitu Cikgu? Saya lupa-lupa ni kurang lah. Memang kadang-kadang lupa aja. Yang kadang-kadang terlupa ni, aku ni dah kahwin ke belum? Jadi maksudnya nak kahwin lagi lah ni Cikgu ni. Amboi-amboi, Cik Jan tadi tak tengok kat rumah ya. Yelah, itu lumrah hidup lah, biasa. Cuma kita selalu jangan kita menganggap aku dah tua lah, aku tak boleh buat apa-apa, sudah lah. Itu yang menyebabkan kita akan didatangi penyakit dan kita terasa murung sendiri. Betul. Nanti kesihatan semakin menurun. Yes, itu dia. Dan kita mesti aktif. Dan Cikgu pun aktif sejak tahun 59, tulis lirik lagu, tulis buku sampai sekarang masih buat production Cikgu Kita jejaki Cikgu tahun, Cikgu dilahirkan tahun 1937. Ya. Tapi aktif menulis sejak tahun 59 lirik lagu kan. Lebih kurang 250 lirik lagu Cikgu tulis sampai sekarang ni. Hati-hati jangan cakaplah Sharifah Aini, Sani Sahuri. Siapa lagi Cikgu? P. Ramli. Jangan P. Ramli, itu yang dekat dengan Cikgu. Daud. Saloma. Tengok. Jadi kita nak jejaki Cikgu. Cikgu mula-mula sebagai guru tahun 59. Tahun berapa Cikgu jadi guru? 54. Jadi guru, kemudian tulis buku lepas tu untuk Kementerian Pendidikan. Ya. Wah, Cikgu aktif betul Saya mula-mula saya menjadi guru bahasa Melayu. Dipanggil guru pelatih waktu itu, belum masuk training mana-mana. Dan sekolah yang mula-mula saya dihantar oleh Kementerian, Sekolah Melayu Teluk Saga, Pulau Berani. Wah, kena naik bot turun bot lah. Kita naik sampan itu yang motor itu. Sampan yang ada motor belakang tu, enjin tu. Daripada World Trade Center sekarang ni, ada jetty situ. Sampan tu jalan terus pergi ke Pulau Berani. Mengajar dekat sekolah tu. Lama mengajar di situ, kemudian saya ditukarkan pula ke Pulau Sekijang. Itu jam main pulau je. Panggilan pulau Kemudian lepas itu saya ditukarkan pula ke Pulau Tekong. Akhirnya saya ditukarkan ke Kementerian Pelajaran sebagai penulis buku teks dalam bahasa Melayu. Dan selepas menulis buku teks, saya ditukarkan pula sebagai penerbit rancangan televisyen pendidikan. Waktu dipanggil ETV, Educational Television Program. Jadi kita tanya Cikgu lah, dari segi pendidikan peratusan dari segi peningkatan dulu dan sekarang masyarakat kita bagaimana pendidikan anak-anak kita? Kalau dibandingkan dari zaman saya, daripada zaman sekolah hingga saya jadi guru, dengan keadaan sekarang memang banyak perubahan. Kemajuannya pesat juga. Banyak kepesatan dia tu, boleh dikatakan kemajuan dia tu. Even anak-anak sekarang, kalau kita perhatikan cucu saya tu yang baru 6 tahun, 4 tahun tu pun cakap dekat rumah bahasa Inggeris. Itu dia. Itu dia. Kemajuan di situ lah. Tapi dengan saya make sure cakap Melayu. Dengan atuk cakap Melayu. Itu bagus tu, maknanya atuk dan ini ada usaha untuk melatih cucu Itu penting tu. Betul Cikgu. Ini pasal bulan bahasa pun sekarang ni kan. Demam bulan bahasa ni. Standard bahasa Melayu kita bagaimana Cikgu sekarang ni? Cuma standard bahasa Melayu sekarang boleh dikatakan maju dan lebih terdedah dengan bahasa-bahasa luar. Jadi bahasa pinjaman tu begitu pesat sekali. Bahasa pinjaman begitu pesat. Cuma satu aja, saya harapkan kita ada bulan bahasa.
dalam bulan bahasa sebulan tu memang macam-macam aktiviti tentang bahasa ni. Bagus. Tapi nanti selepas bulan bahasa tu jangan dah mula sejuk. Itu dia. Masa baik buat sendiri aja, tak ada kegiatan-kegiatan bahasa lagi. Nah, bulan bahasa tahun depan ada lagi kan. Jadi maknanya bulan bahasa ni pemangkin lah cikgu. Itu dia. Jadi kita harus ingat apa pun bahasa kita tu adalah bahasa jati diri. Kita boleh belajar atau pergi ke bahasa-bahasa berapa pun tak boleh. kisah juga Sepanyol ke apa ke. Tapi jangan lupa kita punya jati diri lah. Jangan sampai kita dengar, alamak tak boleh lah nak bahasa Melayu. Pernah dalam satu forum, saya jadi pengurusi. Jadi peserta tu, maaf Cik Yusno, can I speak English? Saya bilang, kenapa? My Malay no good lah. Alamak, sedih dulu. Awak orang apa? Saya orang Melayu. Habis kenapa Melayu no good? Saya kata, tak, saya biasa cakap orang putih. Memang tak salah. Tak salah. Itu kemajuan kau, okey. Tapi jangan lupa, itu bahasa ibunda kau. Tugas kita untuk memelihara cikgu. Yes, kalau kita tak tabatkan siapa lagi? Kita nak ajak orang lain. Tapi bila cikgu paksa cucu-cucu berbual bahasa Melayu tu, reaksi mereka bagaimana cikgu? Ikutlah, tetapi kadang-kadang orang terbalik. Kalau saya baca dia punya karangan, saya meninggal di Tua Payoh. Saya meninggal di Tua Payoh. Saya kata saya tinggal di Tua Payoh. Jadi kita latihlah. Jadi itulah ada usaha pada dari segi apa tu, datuk dan nenek tu adalah usaha ya. Peranan. Kalau mak sekarang susah juga, mereka berbahasa Inggeris juga. Macam ibu-ibu sekarang semua atau mak-mak semua cakap orang putih kan. Tapi kita dulu sama-sama saya cikgu kita di rumah taklah bahasa Inggeris sangat, tapi di sekolah kita maju bahasa Inggeris dan Melayu. Malah kita dua bahasa. Jadi macam mana itu boleh berlaku cikgu? Macam mana itu boleh berlaku? Jadi ini terpulang kepada pendidikan, terpulang kepada penjagaan ibu bapa itu sendiri. Kalau ibu bapa itu sendiri pun dia tak ambil kisah tentang bahasa kita ni pun, jadi terbengkalai begitulah. Jadi kita sebagai ibu bapa, walaupun kita kelulusan tinggi dalam bahasa Inggeris atau bahasa apa, jangan lupa jati diri kita. Sebab takut hilang jati diri, tak tahu ni orang apa ni. Bahasa Melayu pun tak boleh, tapi bukan Melayu. Macam mana tu? Itu kita kesalkan. Itu yang kita khawatirkan lah. Tapi Alhamdulillah dengan usaha Kementerian Pendidikan, bagian Majlis Bahasa Melayu semua, insya-Allah, dan kita perhatikan peningkatan tu ada lah. Ada. Dan kesedaran pun ada ya. Tapi dari segi praktikal dan mungkin kesedaran dalaman tu harus ada juga ya. Yes. Itu mesti ada dalaman tu. Dan berbalik pada cikgu ya, dari satu sudut penulis, mendidik ya, menulis lirik lagu tu, malah lagu-lagu yang cikgu tulis tu, lirik yang meresap ubun-ubun cikgu sampai sekarang masih ingat. Kalau Sani Sahuri menyanyi tu, kita ikut sekali. Sejak ku bertemu padamu, liriknya begitu simple, iramanya pun simple, sampai terikut, sampai orang nak suka naik angau. Macam mana cikgu tulis lirik? Sebenarnya begini, tentang menulis lirik lagu ni, pada tahun 1959, saya mengarahkan sebuah drama pentas di panggung Victoria, namanya Siapakah Bersalah. Jadi dalam arahan saya itu, saya cuba nak buat satu pembaruan, nak adakan lagu. Konon-konon heroin tu menyanyi lah dalam drama tu. Dan drama Hindustan lah tu. Macam Hindustan lah, on stage ni. Jadi oleh sebab saya berkawan rapat dengan Kasim Mastur, jadi saya beritahu dengan dia, Sim, aku buat satu melodi, aku buat lirik untuk drama ni. Itulah lagu dia buat lagunya, melodinya. Saya tulis ni, katanya Kasih Sepanjang Masa. Akhirnya apabila Kasim jadi part time EMI producer, dia terbitkan album Fazida Junaid, dan itu adalah lagu pertama yang Fazida nyanyi, Kasih Sepanjang Masa. Daripada situlah maka saya rapat dengan Kasim, sering di Jalan Ampar Studio. Jadi banyaklah lagu-lagu Kasim setelah itu yang saya tulis. Dan kalau Kasim Mastur, cikgu dia dekat dengan P. Ramlee kan? Kalau cikgu tanya pasal P. Ramlee, macam kamus berjalan. Semua cikgu tahu Sebab apa? Apabila saya, memang saya selepas mengajar, nanti petang
kalau saya mengajar pagi, saya pergi dalam part dulu. Saya akan duduk dengan guru-guru dekat sana apa semua. Itu jam saya belum rapat dengan Piramli lah. Oh, masih kena kendap lah. Kasim. Tengok duduk kat kedai lam, kata nama kedai lam depan atau kedai siput tu nama dia. Nanti saya duduk sembang dengan orang semua lah. Daripada situlah apabila saya dah rapat dengan Kasim menulis ni kata lagu, daripada situlah satu kali itu apabila saya berkenal rapat dengan Piramli, dia mengatakan saya, abang ada lagu kau buat lirik. Saya bila dengar begitu besarlah hati. Bila lagu Piramli. Tapi apabila dia tengah buat recording dalam EMI studio, saya di bilik luar tu, dia kasih saya lagu, dia panggil saya dekat piano, dia main melodi tu, saya ambil 10 kata. Kemudian dia kata buat lirik. Jadi saya pun masuk bilik tu, saya buat. Selepas saya buat tu, saya tunjuk dia lah. Saya tunjuk dia, dia tengok, dia baca. Dia baca tu, dia tengok tu, dia mulut tu dia keluarkan satu perkataan tu. Perkataan tu bukan mencarut, tetapi macam perkataan Perli lah. Jadi dia bilang, tukar ni, dia kata. Ya Allah, bila dia kata tukar ni, ini lagu Piramli, aku nak tukar macam mana ni. Nanti dia tak ada lagi. Tapi cekalkan hati, saya tukar. Saya tukar, dia masuk lagi sekali. Dah siap? Dah bang? Dia pun tengok. Dia peluk saya, macam ni sedap lah abang nyanyi, dia kata. Terus dia masuk, itulah lagu Senja Kala. Senja Kala. Kita akan kembali selepas ini. Kita kembali lagi di Lepak and Race 62 Basra Street bersama legenda kita Cikgu Yusnur F dan saya Hafiz Sulaiman. Senang saya di sini. Cantik sekali tempat ini, selesa untuk anda ajak keluarga anda makan tengah hari, makan malam ya. Apa rahsia cikgu untuk kekal nampak cergas dan sihat? Apa-apa petua yang cikgu amalkan, mestilah cikgu. Rahsianya apa cikgu? Petua tak ada apa-apa yang saya amalkan. Pertama sekali kita ingat, kita bangun pagi, syukur pada Allah, Tuhan menyambung nyawa kita, dan kita sujud, dan kita minta pada Allah SWT agar lanjutkan dengan kebaikan, kesegaran dan pemikiran yang begitu cergas. Positif. Berharap positif. Apapun kita jangan selalu mandang negatif. Walaupun orang memandang kita negatif, kita berserah pada Allah. Kita positif. Dan lagi satu, saya selalu ingatkan kawan-kawan saya juga, bila kita dah lanjut umur, jangan kita ingat aku dah tua, apa aku nak buat, aku tak boleh buat apa-apa. Bila kita ingat yang macam itu, cakap selalu macam itu, doa kita, itu doa, dan itu seolah-olah membawa kita menuju murung dan terus ke bawah. Kita tak bersemangat. Kita selalu jangan ingat yang macam itu. Kita mesti positif. Dan apa yang akan datang, ketentuan Allah. Itu kita jangan lupa. Tapi kita berusaha, Allah akan bagi apa yang kita nak, kita mohon dengan dia. Apa pun kita ingat satu, sebagaimana kata falsafah, saya rasa saya belum cakap. Pak Hamka, seorang pendeta, sastawan, budayawan, ulama besar Indonesia, Allah irham, dia mengatakan, apabila kita cenderung kepada seni dan keindahan, cubalah rasai adanya Allah di dalam keindahan itu. Sementara guru saya, Allah irham Piramli, apabila saya berguru dengan dia, dia beritahu dengan saya, karya seni adalah satu daripada kerja Tuhan. Oleh itu, buatlah bersungguh-sungguh dengan penuh kejujuran. Saya pernah tanya dengan dia, abang, kadang-kadang kita buat sesuatu pun orang tak percaya. Terus dia jawab, buat apa yang kau fikir betul, jangan peduli apa orang kata. Allah tahu apa kau buat. Jadi kata-kata yang macam ini menjadi satu rangsangan pada kita. Dan saya berpegang kepada kata-kata ini. Selagi kita ada mempunyai tenaga, Allah SWT bagi kita pemikiran yang alhamdulillah cerdas lah ya. Positif. Teruskan apa-apa yang kita nak buat, jalan yang baik.
menuju jalan yang baik, menuju jalan sesuatu untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Itu dia. Kita kembali di Coffee Talk bersama Hafiz Glamour di Lepak at Race 62 Basra Street bersama Cikgu Yusnur M. Cikgu P. Ramlee, satu watak yang sampai sekarang cukup legenda lah tak boleh dipertikaikan lagi. Bahasa-bahasa P. Ramlee itu dah wujud dan menjadi ikutan sampai sekarang bahasa-bahasa yang unik lah cikgu Macam mana dia boleh terfikir sampai dialognya tu boleh sampai sekarang singgah ke hati kita, sanubari kita cikgu? Satu P. Ramlee ni, apa yang saya tahu setelah saya berguru dengan dia dan sering ke rumah dia. Mula-mula saya rumah dia di Aero Garden, Siglap. Di situ saya tidak rapat sangat. Kemudian dipindah ke MacPherson Road. Situ saya mula berjumpa dia, dibawa oleh Allahyarham Aimi Jar, seorang penulis majalah itu dan bersama Kasim Mastur. Kemudian dia pindah di Cedar Avenue. Bila pindah Cedar Avenue, di situlah saya ulang alik. Saya mengajar di Pulau Tekong. Saya balik naik Pak Wanca, itu jam teksi sapu dia panggil Pak Wanca, 40 sen daripada Changi Point sampai Junaid. Daripada Junaid naik bas Tekoyan sampai Cedar Avenue, masuk dalam terus pergi rumah dia. Jadi baru-baru saya nak pergi rumah dia tu, saya tak tahu, tapi saya tanya kawan saya, Kasim Mastur lah. Dia kata rumah Abang Ramlee kat sini. Saya pergi. Saya sampai, saya ketuk rumah dia. Ini saya cerita sikit. Boleh, kita suka dengan cerita cikgu. Bila saya ketuk, dia punya pembantu rumah, namanya Ngah, orang Terengganu. Kemudian dia tanya, cari siapa? Saya kata, saya nak jumpa Abang Ramlee. Abang Ramlee tak ada, belum balik. Hati dah macam kecewa lah. Kemudian dia tanya, ada janji? Saya kata ada, padahal tak ada janji. Saya sengaja cakap ada. Bohong sunat lah cikgu. Jadi saya kata bohong sunat lah ni. Habis dia kata, masuklah. Saya pun masuk dekat itulah Cedar Avenue. Masuk, duduk. Saloma tengah duduk sedang kait ini baju panas ni, benang bulu ni. Duduklah, Saloma kata. Saya pun duduk je lah. Ini Allahyarham anak dia Nasir duduk situ. Anak Saloma dengan Tompel Armali duduk situ. Dan dia ada dua anak angkat perempuan, satu namanya Norma, satu namanya Betty. Pun tengah tengok televisyen. Sazali tu kecil lagi. Sazali anak dia tu. Jadi saya pun duduk terkebil-kebil tengok. Jadi pembantu pun bawa pula kopi. Saya pun duduk, saya minum. Duduk tengok. Hati ni dah berkata-kata nak balik ke tidak, Tapi saya punya rasmi, kalau saya hendak sesuatu, saya make sure sampai saya dapat. Apa saya hendak pun saya make sure saya dapat. Macam saya hendak bini saya sekarang ni. Setelah gagal 4 kali, saya make sure ni mesti dapat. Alhamdulillah, syukur. Jadi kerana itulah maka saya tunggu. Dalam pukul 1 malam tu, lampu kereta masuk kat gate tu terang. Dia punya pembantu rumah, itu abang balik. Ya Allah, bila kata abang balik, dada ni berdegup ni, tak tahu berapa jam cikgu? Berapa jam tu cikgu tunggu? Nak dekat daripada pukul 8 lebih tu. 8 malam? Sampai? Nak dekat pukul 1. Saya punya orang, bila saya nak sesuatu, saya make sure sampai saya dapat. Tapi Saloma semua dah naik tidur dah. Jadi anak-anak dia pun dah tidur. Saya dengan dia punya pembantu rumah tu terkebil. Saya apa nak buat? Kita tengok TV aja gitulah. Dia kereta masuk, dia balik. Dia masuk saja pintu, dia letak beg dia tengok saya. Siapa ni? Dia tanya dengan tukang pembantu rumah. Dia bilang, Cikgu Makno, nama saya Cikgu Makno. Nak jumpa abang. Duduk sekejap, abang naik mandi. Dia naiklah. Dan naik saya duduk tu, dia turun dengan kain di plekat ni, dia pakai begini, kemban ni. Dia turun aja. Terus dia ajak saya pergi kat meja makan. Jadi saya kata, saya dah makan bang. Sebenarnya belum, tapi saya cakap dah makan lah. Segan kan. Makan.
Jadi nak tanda saya pun duduk. Jadi bila makan tu, atas meja tu, saya ingat lagi. Depan saya ni kangkung. Kangkung goreng. Ikan, apa, lauk yang lain semua ada lah. Jadi bila kangkung ni, saya tak berani lah nak ambil tu, nak ambil ini kan. Ini seniman besar ni, pertama kali makan dalam apa. Saya makan kangkung. Apa kau ambil kangkung kata? Ambil yang lain. Saya pun nak pergilah ambil gini. Apa kau nak bangun-bangun, pusing aja. Rupanya meja tu ada satu meja kecil kat atas. Meja tu boleh pusing. Jadi lauk tu tak payah kita beginilah. Pusing aja dia datang kat kita. Itulah pertama kali makan dengan dia. Dan makan duduk kat sofa. Kemudian dia tengok saya, ini Cikgu Makno. Pasal apa? Sebelum itu saya jumpa dia dekat rumah kawan saya. Nama dia Lieutenant Colonel Sahari Sulaiman. Isteri dia Cik Norkia. Itulah dalam gambar masa-masa manis P. Ramlee pakai nama dia. Cikgu Sahari dan Cik Norkia. Baru kita tahu. Cikgu Sahari tu dia dah meninggal. Dia Lieutenant Colonel, tapi anak isteri dia masih ada di Kuala Lumpur. Menantu dia tu itulah Hairul Anwar lah. Hairul Anwar. Anaknya Nurin Shah kan? Nurin Shah. Yang wartawan kan? Ya. Jadi dia lah pertama saya jumpa dekat rumah dia lah. Jadi bila arwah Sahari ni beritahu dengan P. Ramlee, Ram, ini ada kawan Cikgu Makno. Dia nak belajar dengan you. P. Ramlee tengok muka saya, dah jadi cikgu, nak belajar apa lagi? Saya kata nak belajar tulis skrip bang. Datang rumah. Itulah, selepas itulah nak 2 minggu arwah Sahari tanya saya, you dah pergi rumah Ramlee belum? Belum bang. Saya tak pergi. I tak kenal lah jumpa kat sini, macam mana nak pergi? Pergi baru you tahu macam mana dia. Di situlah mulanya saya mengajar Pulau Tekong, saya balik. Terus saya pergi rumah dia pertama kali tu. Itulah pertama kali. Dia duduk, dia buat dengan saya, dia tanya itu, tanya ini semua. Habis saya nak balik, saya tengok dan nak dekat pukul 1. Jadi saya bilang, saya nak balik dulu bang. Kau berani balik ni? Berani bang. Sini banyak anjing. Boleh. Jadi dia suruh dia punya pembantu tu hantar saya sampai luar dekat Aljunied. Di situlah, daripada situlah saya mulalah belajar. Belajar ahli. Pasal bila nak balik dia tanya, besok dia datang, boleh bang? Itu jam mulia dia semua. Yelah, kita nak ilmu mesti nak tekad kau cikgu. Daripada situlah alhamdulillah lah saya rapat sampai sehingga dia pindah ke Kuala Lumpur. Jadi tulisan tangan dia, skrip saya yang dibetulkan dengan tulisan tangan, kemudian dia type semula. Semua ada dengan saya sekarang. Jadi bila saya beri ceramah-ceramah tentang P. Ramlee, nanti saya bawa ini file dia, skrip dia ni semua saya bentang atas meja. Jadi semua orang datang ambil gambar yang ada tengok, yang ada nak pinjam bawa balik. Saya bilang tak boleh, siapa tak kasih balik? Jangan cikgu. Ini berharga ni. Saya kata bukan kenapa, because on handwriting dan bagaimana dia betulkan skrip saya, dia type semula, dia taruh situ Citra P. Ramlee, Jalan Citra, Yusnor App. Nama Yusnor App tu dia yang kasih. Macam mana boleh timbul? Saya bila belajar dengan dia dekat rumah, dia tanya saya, kau punya nama samaran apa? Dia tahu nama saya betul Muhammad Noor. Dia panggil saya Mak Noor. Jadi saya bilang nama samaran saya bang, itu jam saya macam-macam nama saya tahu. Saya bilang Muhammad Noor Effendi. Dia dengar Muhammad Noor Effendi, kau bukan Arab nak Effendi. Nanti abang kasih kau nama. Jadi lepas 2 minggu gitulah, saya datang, dia minta pen saya, bagi pen. Saya pun kasih, dia tulis atas file saya tu Yusnor F. Sampailah sekarang. Jadi dia kata pakai nama ni nanti naik, dia kata. Kita kembali bersama Hafiz Glamour di Coffee Talk di Lepak at Race di 62 Basra Street. Ada orang baru kat sini. Inilah
Anak Cikgu Yusnur, Rita, apa khabar Rita? Alhamdulillah. Ini menantu pujaan hati dia, Cik Rahmat, bukan Rahmat Mega, Rahmat Bashir ya. Inilah dua anak-anak cikgu yang akan memberi pandangan beliau atau pandangan mereka tentang cikgu lah. Rita, Yes, saya. sebagai anak yang anak tunggal kan? Yes. Anak tunggal untung, apa nak semua dapat. Jadi apa pandangan Rita tentang cikgu sebagai ayah? Apa pandangan? Cikgu, I think cikgu sama seperti semua orang punya bapa. Garang tak dia? Tak garang. Tak garang. Dengan anak murid pun tak garang Di Dengan sekolah anak murid cikgu, garang. Anak murid garang, anak pasal anak perempuan seorang aja. Kalau garang, dia merajuk. Jadi bagaimana pendidikan pada masa Rita kecil dulu? Pendidikan bekas cikgu guru Melayu, bahasa Melayu. So definitely bahasa Melayu tu kat rumah yang paling penting lah. So alhamdulillah bahasa Melayu saya okey waktu di sekolah dulu. Dapat A ke di sekolah? Dekat sekolah dapat A, tapi bila betul bercakap dah kurang sikit. Maklum dah business woman. Dan ininya menantu cikgu, Cik Rahmat Bashir. Cik Rahmat, sebagai menantu ni adakah dia anak bapa atau anak macam mana tu? Nak kata Menantu bihari. Semua tu anak mak lah. Bapa. Pasal cikgu jarang ada di rumah. So saya banyak bersembang dengan mak mentua saya. Banyak ceritakan masalah saya. Banyak kita berbual pasal keluarga lah. Kita apa yang kita hadapi, apa yang kita perlu plan for future. Tapi kita banyak fikirkan pasal cikgu. Fikirkan apa tu? Pasal kesihatan dia. Kita cikgu selalu sihat, risau. walafiat. Alhamdulillah. Berapa isteri dia? Satu ya? Isteri satu. Tadi kata nak kahwin lagi. Jadi mak tengok tak? Mak tengok. Mak tengok Mak tengok jawab pasal cikgu. Tarik balik cikgu cakap apa tadi. Jadi kesimpulannya bapak ni macam mana? Anda kata tadi annoying and irritating. Betul ke? Saya terdengar tadi tu dia kata bapak annoying irritating. Maksudnya macam mana tu? Okey, papa memang suka repeat non-stop. Repeat apa yang dia repeat tu? Kalau dia dah cakap hari ni, okey hari ni sekian-sekian hari bulan kita ada dinner invitation. Boleh pergi ke tidak? Okey, boleh. Nanti besok kita dinner time dia tanya lagi. Lepas tu lunch pun tanya lagi. By the time masuk 4 kali pada 4 kali bertanya. Lepas tu nanti 2-3 hari tanya lagi. Kita rasa papa tulis kat diary tu bagus. Memang pada dulu dia sekolah-ulang Maknanya baguslah dia macam prihatin lah. Very punctuality cikgu, dengan Rita ni anak macam mana, nakal tak muda-muda dulu? Masa-masa sekolah dulu? Anak satu. Nakal pun kita terpaksa sabar. Dan Riz sebagai menantu macam mana cikgu? Si Rahmat ni Ini menantu susah nak cari. Menantu ahli syurga. Kenapa cikgu kata susah nak cari tu? Kenapa? Perwatakan dia tu lain sedikit. Dan dia mengambil berat tentang mak dan bapa. Itulah yang bagus dia. Maknanya kalau ada apa-apa, nanti apa pun dia tanya mak dia. Second pergi tanya bapa. Jadi mana nak melamar Rita ni susah. Kena saring lah Macam mana cari je? Cikgu terima dengan mudahnya si Rahmat sebagai menantu ni. Waktu nak melamar tu macam mana? Ada tak kena tarik dulang emas api nyamuk? Interview ni. Oh ya ke? Kali interview macam mana tu cikgu? Tanyalah macam-macam. Itu jam dia bekerja di Australia. Dia duduk di sana. Jadi ni orang Australia takut dah kahwin, dia bawa balik sana. Ya, takut dah kahwin Mak Saleh, tahu kan. Tapi baguslah ini mantu satu dalam seribu lah. Alhamdulillah lah. Sebagai family, kita must be understanding lah. Dan kita tahu anak menantu tahu apa kegemaran mak dan bapa. Apa yang kami suami isteri tak suka umpamanya. Cuba elakkan perkara itulah. Tapi alhamdulillah, ialah orang kata sedangkan cawan dengan piring pun belaga. Betul. Jadi ini biasalah. Soal biasa. Lebih-lebih lagi bila kita dah ada cucu. Jadi kasih sayang tu tambah. Terutama pada cucu lah. Yalah. Itu dia. Isteri dah kurang. Dan Rita, bapa masih bekerja sampai sekarang. Rita ada risau tak? Pergi KL, pergi Kuala Lumpur seorang-seorang ni. Betul. Risau sebab 10 tahun yang dulu waktu he was in KL, ada kejadian yang berlaku waktu dia dapat serangan jantung. So because tahun berapa tu? Dah hampir 10 tahun dah, 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun dulu. 2008. Ya. So waktu tu kami of course kalang kabut lah kan. Sebab waktu tu alhamdulillah sihat lagi, sihat dari sekarang. Tapi semenjak itu kita dah terlalu kasih amaran
cabaran, kasih reminder, ingatan, jangan pergi seorang-seorang, tapi tak boleh kontrol lah. Yalah, dah minat kan? Tapi serangan jantung tak apa sebabnya? Adakah kurang berehat atau macam mana? Nak kata gemuk tak gemuk? Tak ada blockage juga. So they did some procedure kat sana, balik ke Singapore, continue the operation, dan baru semula sihat semula kat sini. Selepas tu macam mana penjagaan cikgu ada? Oh, of course lah. Waktu tu selepas tu pemakanan tak boleh jaga. Tak boleh. Kenapa cikgu masih suka makan kari ikan? Tan Tosik mengarahkan saya supaya pakai pacemaker. Jadi sekarang saya ada pacemaker. Ada. Jadi 6 bulan kita pergi cek lah. Pacemaker ni membantu denyutan nadi kita. Tapi kalau nak pergi lapangan terbang cikgu bunyi-bunyi tak? Tak boleh cross lah. Tak boleh. Harus beritahu dapat buat surat lah. Macam yang bila kita nak pergi airport kena masuk. Itu kita beritahu dia kita ada pacemaker, so dia akan elakkan itulah. Selamat ya. Jadi gitulah anak dan menantu begitu akrab sekali ya. Dah makan kek. Baiklah, pertemuan kita sampai di sini sahaja. Saya mengucapkan ribuan terima kasih khusus kepada Hafiz Glamour yang membawa saya ke sini dan membuat sikit interview ini. Banyak terima kasih, mudah-mudahan selamat, panjang umur dan berjaya dalam karyaan. Amin cikgu. Dan ini satu dokumentasi yang penting saya rasa saya harus lakukan untuk orang-orang veteran macam cikgu selepas Johara Ahmad, Mak Nona, dan kita akan ini dokumentasi cikgu ni supaya anak muda kita tahu kita buat sesuatu yang bermanfaat untuk mereka ya. Terima kasih cikgu. Terima kasih banyak. Terima kasih kerana telah menonton Glam TV. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Jangan lupa juga like, share dan subscribe. Bye.